TFR fertility rates are low. Singapore's total fertility rate hit an all-time low of 1.05. That is our real problem. Kadar kesuburan TFR Singapura direkodkan ke paras terendah dalam sejarah negara berkenaan, iaitu pada kadar 1.05 pada tahun 2022 yang lalu. Menurut Menteri di Pejabat Perdana Menteri Indranee Rajah, kadar kesuburan berkenaan menurun di bawah rekod sebelumnya, iaitu 1.1 pada tahun 2020 dan 1.12 pada tahun 2021. Jelasnya, perkara tersebut sebahagiannya disebabkan oleh kepercayaan mengikut kalender lunar tahun harimau yang biasanya dikaitkan dengan kelahiran rendah dalam kalangan kaum Cina. Pada 2010 yang juga merupakan tahun harimau, jumlah kadar kesuburan di Singapura adalah 1.15, lebih rendah daripada tahun sebelum dan selepasnya. Namun begitu, sebenarnya jumlah kadar kesuburan Singapura telah mengalami pola penurunan selama bertahun-tahun, sama seperti yang dialami oleh negara-negara maju yang lain. Jumlah kadar kesuburan merujuk kepada purata bilangan kelahiran hidup setiap wanita semasa tahun reproduktifnya. Bagi negara ini, angka kadar kesuburannya telah berada di bawah 1.2 sejak tahun 2017 lagi. Walau bagaimanapun, bagi tahun 2022, Korea Selatan menjadi negara dengan kadar jumlah kesuburan paling rendah di dunia, iaitu pada kadar 0.78. Berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara lain, sistem kesihatan dan kelahiran bayi baru lahir di Singapura merupakan antara yang terbaik, bukan sahaja daripada segi fasiliti, malahan daripada segi faedah yang diperolehi. Sistem berbentuk komprehensif telah berjaya dibentuk Kerajaan Singapura sebagai jaringan keselamatan sosial semua kelahiran warga tempatan di situ bagi melindungi aset generasi baru mereka sejak awal. Walaupun begitu, dengan banyak tawaran dana berbentuk wang ringgit yang disalurkan secara subsidi kepada mereka, warga Singapura dilihat tetap enggan untuk menimang cahaya mata disebabkan oleh banyak faktor. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa negara Singapura mengalami masalah kadar kelahiran yang rendah. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Menjangkau 42 km dari timur ke barat dan 23 km dari utara ke selatan, Singapura adalah sebuah negara kota yang kecil namun padat penduduknya dengan masyarakat berbilang budaya. Sehingga tahun ini, penduduk Singapura adalah sekitar 5.45 juta orang. Masyarakat Singapura dikategorikan kepada 4 kumpulan etnik utama, iaitu Cina, Melayu, India dan lain-lain. Dalam kategori lain-lain ialah kumpulan etnik seperti Eurasia yang merupakan orang-orang yang mempunyai keturunan campuran Eropah dan Asia. Singapura juga merupakan salah satu masyarakat yang mempunyai kepelbagaian agama yang paling banyak di dunia, di mana pertubuhan antara agama yang tidak mengawal keuntungan di Singapura sahaja secara rasmi mengiktiraf 10 agama berbeza yang terdapat di negara tersebut. Percampuran pelbagai etnik ini adalah hasil daripada dasar immigration semasa zaman penjajahan British di Singapura. Empayar British telah menarik pelbagai pendatang untuk datang ke Singapura seperti daripada China dan India. Singapura hari ini telah berjaya menjadikan negaranya sebagai sebuah hub kewangan dan perniagaan yang penting bukan sahaja di Asia tetapi juga di peringkat global. Oleh itu, Singapura terus menjadi tempat menarik bagi pendatang dan ekspatriat dari seluruh dunia. Sehingga tahun 2021, populasi penduduk bukan pemustatin antarabangsa Singapura membentuk kira-kira 1/3 daripada jumlah penduduknya. Immigration boleh dilihat sebagai penyelesaian kepada masalah kekurangan tenaga kerja Singapura yang semakin meningkat. Apabila ekonominya semakin berkembang dan mencapai tahap kecanggihan tertentu, lebih banyak tenaga kerja yang berkelayakan diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan negara. Walau bagaimanapun, Singapura berdepan dengan ancaman penduduk yang semakin tua ditambah lagi dengan kadar kesuburan yang rendah. Sehingga tahun 2020, jumlah kadar kesuburan Singapura ialah 1.1 kanak-kanak yang dilahirkan bagi setiap wanita, salah satu yang terendah di dunia. Manakala umur median penduduknya diunjurkan kira-kira 53 tahun pada tahun 2050. Berdasarkan data yang dikeluarkan Statista, penurunan kadar kelahiran Singapura adalah selari dengan penurunan dalam kadar perkahwinan umum. Ramai wanita di Singapura yang memilih untuk menangguhkan perkahwinan dan mempunyai anak demi untuk mengejar kerjaya atau untuk pembangunan pribadi. Wanita yang mengutamakan pekerjaan.
Perubahan cara hidup khasnya melibatkan golongan wanita memberikan impak terbesar kepada kadar kelahiran negara Republik tersebut. Pada dekad 1980-an, usia wanita yang menjadi ibu majoritinya tergolong dalam kelompok 25 ke 29 tahun, tetapi kini majoritinya terletak dalam usia 30 ke 34 tahun. Dalam tempoh 10 tahun, usia median wanita bergelar ibu kali pertama meningkat daripada 29.8 pada tahun 2010 kepada 30.8 dalam tahun 2019. Perbezaan ini menunjukkan majoriti wanita Singapura selesa memilih untuk melambatkan kelahiran anak pertama mereka atas beberapa faktor yang telah dikenal pasti. Faktor kerjaya dan karier menjadi punca utama kenapa ramai wanita enggan mengandung lebih awal disebabkan tekanan yang wujud untuk memperkembangkan dan menstabilkan potensi mereka di tempat kerja. Ramai wanita takut cuti bersalin yang perlu diambil akan menjejaskan kenaikan pangkat serta enggan dilihat sebagai satu kelemahan yang perlu diberikan perhatian oleh majikan. Beberapa kajian yang dijalankan juga menyebutkan dasar jangka masa panjang yang diperkenalkan oleh kerajaan Singapura sendiri sebenarnya banyak mempengaruhi mentaliti warga Singapura terhadap kelahiran. Warga Singapura dilaporkan memiliki cara pandang yang agak moden terhadap keperluan mempunyai anak, berbeza dengan negara Asia Tenggara lain di mana mereka melihat anak hanya sebagai satu bentuk keperluan emosi berbanding kepentingan kepada keperluan jaminan kewangan masa depan. Kadar perceraian yang semakin tinggi. Selain itu, polisi-polisi yang dibentuk kerajaan Singapura diyakini mampu melindungi seseorang individu sejak lahir dari segi faktor kewangan, membuatkan ramai rakyat Singapura tidak nampak keperluan untuk mereka memiliki anak yang ramai. Kos penjagaan anak yang tinggi juga dibimbangi oleh pasangan, khasnya wanita yang takut mereka tidak mampu untuk menampung atau menyediakan dana perbelanjaan yang diperlukan walaupun dengan sistem sokongan yang lengkap disediakan. Dari segi faktor perkahwinan pula, Singapura mencatatkan kenaikan peratusan perceraian yang lebih tinggi iaitu sebanyak 7,647 perceraian pada tahun 2021 meningkat daripada 6,708 pada tahun 2020 dengan peningkatan sebanyak 14.4%. Lebih memburukkan keadaan, kadar perceraian di Singapura yang dilihat mempunyai pola peningkatan yang konsisten setiap tahun. Perubahan pola etnik generasi baru Singapura. Cabaran terbesar kerajaan Singapura dalam menangani masalah kadar kelahiran yang rendah adalah disebabkan wujudnya ketidakseimbangan yang sangat ketara dalam kadar kelahiran berlainan etnik. Walaupun secara puratanya, Singapura mempunyai kadar kelahiran 1.14 secara tahunan, jika dibandingkan dalam kategori etnik secara spesifik, warga etnik Cina Singapura merupakan kumpulan paling rendah kadar kelahirannya iaitu hanya 0.98. Ini bermakna kadar kelahiran etnik Cina di Singapura tidak memadai untuk menampung kadar kematian. Etnik Melayu tahun ke tahun dilihat semakin meningkat kadar kelahiran mereka dengan 14 kelahiran untuk setiap 1,000 orang berbanding 8.7 untuk India dan 7.6 untuk China untuk tahun 2019. Besar kemungkinan itu adalah masalah yang paling dibimbangi kerajaan Singapura yang selama ini dilihat berusaha keras mempertahankan sistem pentadbiran berorientasikan masyarakat berbilang kaum yang didominasi etnik Cina. Diramalkan seandainya tiada perubahan berjaya dilakukan terhadap kadar kelahiran, akan berlaku perubahan besar dalam komposisi masyarakat Singapura. Ia akan menyebabkan peningkatan pengaruh orang Melayu di Singapura berikutan pertambahan mereka dalam populasi. Kesimpulannya, walaupun terdapat pelbagai usaha dan langkah yang telah diambil oleh kerajaan Singapura dalam menangani masalah kadar kelahiran rendah ini, masalah ini nampaknya masih terus berterusan dari tahun ke tahun. Kajian mendapati bahawa hasrat untuk berkahwin dan mempunyai anak kekal kuat di Singapura, tetapi lebih ramai orang memilih untuk menangguhkan perkahwinan dan menangguhkan menambah anak disebabkan pelbagai faktor seperti faktor ekonomi dan kerjaya. Selain itu, penurunan kadar kesuburan yang ditambah pula dengan peningkatan penduduk yang semakin tua memberikan impak jangka panjang yang besar kepada Singapura jika ia tidak ditangani pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.